berpotensi terajui industri farmasutikal berasaskan sumber asli. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Miza Ujni Muhammad. Kami bawakan perkembangan mengenai perbahasan dan sesi jawab lisan di dalam Dewan Menerusi Berita Parlimen malam ini. Jadi terus setia bersama kami. Proses pemulihan negara akibat pandemik COVID-19 yang kini menampakkan cahaya di hujung terowong tidak berlaku dalam sehari dua. Ahli Parlimen Pagoh Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ia hasil kejayaan Kerajaan Perikatan Nasional PN menguruskan COVID-19 lebih setahun lalu di samping program vaksinasi mulai Februari tahun ini. Katanya Malaysia muncul antara negara yang mencatatkan kadar imunisasi tertinggi di dunia dengan lebih 95.5% daripada populasi dewasanya lengkap divaksin. Sehingga kini hampir 70% remaja berumur antara 12 hingga 17 tahun telah lengkap divaksin dengan 83% daripada mereka telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Hasilnya hari ini, sektor pendidikan telah dibuka semula dengan sesi persekolahan dan pengajian anak-anak kita di institusi pengajian tinggi secara bersemuka telah pun dimulakan secara berperingkat. Di samping itu, sektor ekonomi dan sosial pula hampir kesemuanya telah beroperasi semula. Dan insya-Allah sektor pelancongan juga akan kembali rancak dengan pembukaan sempadan negeri dan negara kita tidak lama lagi. Menurutnya, pembukaan sektor-sektor ini dalam suasana norma baru dan bantuan kerajaan yang berterusan, ia akan membantu merancakkan lagi proses pemulihan negara seperti yang dirancang. Tan Sri Muhyiddin berkata demikian ketika mengambil bahagian dalam sesi perbahasan bajet 2022 di sidang Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kerajaan perlu agresif meneroka potensi industri farmasutikal dalam menghasilkan ubat-ubatan berasaskan kekayaan sumber asli tempatan termasuk herba. Beliau berkata langkah itu akan dapat mengurangkan kebergantungan ubat-ubatan import dan meningkatkan akses ubat-ubatan untuk semua. Galakkan pelaburan dalam bidang penyelidikan dan pembangunan R&D yang melibatkan institusi tempatan seperti Institut Penyelidikan Perubatan IMR juga perlu dipertingkatkan. Kerajaan juga wajar memperuntukkan sejumlah dana yang mencukupi bagi membiayai intervensi kesihatan terhadap penyakit jarang jumpa ataupun rare diseases termasuk pembiayaan ubat-ubatan orphan medicines. Katanya program khusus pembangunan vaksin mesti diwujudkan bagi meningkatkan kesiapsiagaan kesihatan awam negara dalam menghadapi sebarang ancaman pandemik pada masa akan datang. Selain itu, sistem penjagaan kesihatan juga perlu memberi tumpuan kepada aspek penjagaan kesihatan mental untuk mewujudkan sistem sokongan yang kukuh kepada rakyat. Kerajaan disarankan untuk membangunkan serta menghasilkan kit ujian kendiri rapid antigen RTK antigen sendiri dan ini bagi memastikan harganya lebih murah dan mampu milik. Kalau kos yang dinyatakan, sudah tentu saya kira kerajaan mesti mengambil satu tindakan proaktif mencari jalan bagaimana kos boleh dikurangkan. Tidakkah RTK antigen ini boleh kita buat sendiri. Kita ada IMR, kita ada Institut Genom dan Vaksin Malaysia. Saya kira kita boleh keluarkan satu kit yang murah dan boleh digunakan oleh semua guru dan pejabat awam. Jadi sesiapa saja
Kita yang dah divaksin ni pun kena buat RTK dan termasuk juga yang tidak divaksin. Kerajaan dicadang meningkatkan peruntukan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEK untuk membantu usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS dan mikro yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Ahli Parlimen Klang, Charles Santiago berkata ia membolehkan sebahagian besar usahawan yang mengalami kesukaran untuk menjalankan perniagaan membuat pinjaman. Malah daripada bancian pejabat saya dengan lebih kurang 1,192 peniaga kecil, 60% daripada mereka tidak mendapat sebarang bantuan termasuk pinjaman daripada institusi kewangan walaupun berkait dengan pihak kerajaan. Kebanyakan pemilik-pemilik perniagaan kecil ini adalah golongan M40 tetapi kini telah tergelincir ke kumpulan B40. Ada peniaga-peniaga kecil yang tidak berkemampuan untuk membayar hutang, sewa premis dan juga bil-bil utiliti dan sebagainya. Akhirnya mereka terpaksa bergantung kepada pinjaman along dan mendedahkan lebih ramai peniaga-peniaga terjerumus ke dalam kemiskinan. Menurutnya, kerajaan harus memainkan peranan penting dalam masa permulaan pemulihan paling kritikal ini untuk membantu peniaga. Andaikan sesebuah perniagaan mengupah 3 hingga 5 pekerja, kerajaan dapat menyelamatkan sejuta pekerjaan dengan hanya membantu 200,000 perniagaan mikro dan kecil. Isu kekurangan bekalan daging dibawa ke perhatian Dewan. Jelas Ahli Parlimen Jerantut Datuk Ahmad Nazlan Idris, negara ketika ini tidak mempunyai keupayaan untuk memenuhi permintaan pasaran dan terpaksa bergantung kepada daging import. Justru beliau mencadangkan kerajaan fokus dalam usaha meningkatkan bilangan pemain industri menerusi pelbagai bantuan di bawah bajet 2022. Saya minta diperuntukkan sedikit untuk program latihan untuk menarik minat para belia untuk menjadi pengusaha daging ternakan ini. Dan kita boleh menyediakan pelbagai peluang kepada mereka dari segi latihan, tempat untuk mereka berternak dan sebagainya. Saya juga ingin mencadangkan kepada kementerian agar membuka peluang kepada rakyat untuk membangunkan lebih banyak ladang satelit secara komersial dengan cara memberi pinjaman untuk kos pembangunan ladang seperti menyewa tanah kawasan ladang, menanggung kos pelaburan infrastruktur serta untuk menyediakan modal asas di ladang-ladang. Juga kerajaan perlu membenarkan pengusaha ternakan untuk mengusahakan tanah-tanah kerajaan yang masih belum dibangunkan dengan kadar sewa yang berpatutan. Mengoptimumkan segala kemudahan yang ada di bawah Jabatan Veteriner bagi menghasilkan bakal lembu pedaging yang terbaik. Negara sebelum ini menetapkan sasaran untuk mengimport 30% keperluan daging. Namun tahun ini, negara masih mengimport 79% keperluan daging bagi kegunaan tempatan. Tahun ini juga penggunaan hasil ternakan daging melebihi 200,000 tan metrik, sedangkan pemain industri hanya mempunyai kapasiti untuk mengeluarkan lebih 43,000 tan metrik. Sistem kawalan sempadan di Sarawak perlu diperkukuhkan bagi menangani masalah jenayah rentas sempadan. Justru Ahli Parlimen Batang Lubar, Datuk Rohani Abdul Karim, menggesa Kerajaan Persekutuan untuk meningkatkan kawalan menerusi pertambahan anggota pasukan Gerakan Am. Saya sangat menghargai usaha kerajaan dalam menambah 8 pos kawalan pasukan Gerakan Am, antaranya di Temong Mura di Sarawak, dan menambah 4 pintu masuk imigresen baharu seperti di Teluk Melano bagi memenuhi keperluan peningkatan pergerakan melalui imigresen. Namun demikian, beberapa kawasan di Sarawak juga telah dikenal pasti sebagai kawasan hotspot penyeludupan dan penyusupan pendatang asing tanpa izin menerusi sempadan, iaitu sempadan Sarawak Kalimantan iaitu di Kuching, Serian dan Seri Aman.
Dalam pada itu, beliau memaklumkan kerajaan Indonesia kini sedang giat membangunkan kawasan Kalimantan sebagai persediaan untuk menjadi ibu negara. Justru Datuk Rohani berharap Kerajaan Persekutuan mengambil peluang ini untuk menjana ekonomi kawasan setempat di Sarawak menerusi pelaksanaan lebih banyak projek pembangunan bagi menjana ekonomi setempat. Langkah ini akan memberi limpahan ekonomi kepada kawasan setempat berhampiran sempadan Sarawak Kalimantan. Dalam pada itu, Datuk Seri Rohani menyambut baik perancangan Kerajaan Persekutuan untuk membangunkan 5,100 hektar keluasan jelapang padi bagi negeri Sarawak, khususnya di Batang Lupar. Justru beliau memohon pertimbangan kerajaan untuk menyegerakan pembangunan infrastruktur lengkap serta sistem saliran bagi kawasan sawah seluas 5,100 hektar di kawasan berkenaan. Walau bagaimanapun, hanya 196 hektar telah memiliki infra pengairan yang lengkap, manakala 1,200 hektar lagi hanya mempunyai infra separa lengkap sehingga kini. Infra separa lengkap tidak dapat memberi manfaat seperti mana dikendaki kerana air tidak dapat sampai ke petak sawah. Oleh demikian, matlamat mewujudkan jelapang padi di Batang Lupar tidak dapat dicapai. Pembangunan kawasan jelapang padi Batang Lupar dijangka dapat menjamin kelestarian industri padi dan beras negeri Sarawak, selain membantu mempertingkatkan tahap sara diri beras negara serta memberi manfaat kepada sosioekonomi penduduk setempat. Baik, isu rang undang-undang RUU Akta Lompat Parti kembali dibangkitkan di Dewan Rakyat hari ini. Ahli Parlimen Machang, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob menggesa RUU itu diselesaikan sebelum Pilihan Raya Umum ke-15 PRU 15. Menurutnya, senario semasa politik negara menunjukkan wakil rakyat seolah-olah tidak serik sebagaimana yang berlaku di Melaka ketika ini. Kita tidak tahu, Datuk Yang Pertua, selepas daripada pilihan raya, pasca pilihan raya umum yang ke-15, apakah suasana politik pada masa itu? Adakah kerajaan yang bakal dibentuk nanti adalah kerajaan yang akan melalui proses majoriti yang begitu tipis? Maka kalau ada di kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat yang terus ke sana ke sini melompat parti, maka kerajaan akan runtuh. Politik tidak akan stabil. Ia memberi kesan terutamanya kepada rakyat. Maka sebab itulah saya menyokong penuh apa yang dibawa oleh Datuk Yang Pertua untuk rang undang-undang ini disegerakan dan tidak boleh lagi kita berlengah-lengah. Katanya jika kerajaan dan ahli parlimen ada kesungguhan untuk melihat kestabilan politik negara, beliau yakin RUU Akta Lompat Parti akan dibahaskan dan diputuskan dalam masa terdekat. Ahli Parlimen digesa untuk menyokong usul untuk memansuhkan hukuman mati terhadap kes melibatkan pengguna dadah. Jelas Ahli Parlimen Padang Rengas, Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz, hukuman berat itu wajar dikenakan kepada individu bertanggungjawab mengedar dadah. Kita tak mau bersalahkan orang. Kita ahli-ahli parlimen, kita ada kuasa pada ini untuk memastikan supaya hukuman mati ini dalam soal drug yang selalunya yang digantung bukanlah drug lords tetapi drug mules yang terdiri daripada orang kampung, orang yang tak cerdik, orang yang susah. Mereka tak dapat apa-apa keuntungan, hanya semata-mata mereka menjadi drug mules, mereka digantung. Beliau juga menyatakan sokongan terhadap langkah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam menguruskan isu hukuman gantung rakyat Malaysia Nagitran K. Damarlingam di Singapura. Datuk Seri Ismail Sabri difahamkan telah mengutus surat kepada rakan sejawatannya di Singapura, Lee Hsien Loong, bagi meringankan hukuman kerana mengedar dadah.
Bertemu kembali. Keperluan penggunaan tenaga negara perlu diberikan perhatian yang serius. Sehubungan itu, Unit Perancang Ekonomi EPU sedang merangka dasar tenaga negara bagi memastikan bekalan elektrik negara mampu menampung permintaan. Ia bukan sahaja kepada pengguna kenderaan kereta elektrik EV tetapi juga untuk sektor perindustrian dan juga isi rumah. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata strategi juga dirangka bagi menggalakkan pengeluar kenderaan tempatan tidak hanya tertumpu kepada kenderaan cekap tenaga EEV tetapi juga secara hybrid. Kementerian juga sedang berbincang dengan pihak industri dalam peralihan EV dan EEV untuk menggantikan internal combustion engine ICE. Jadi peralihan kepada EEV dan juga industri EV ini perlu dibuat secara berhati-hati supaya penggunaan keperluan tenaga negara itu mencukupi, dan sudah tentulah seperti yang saya sebut di awal tadi, antara langkah yang sedang kita lakukan sekarang ialah apabila kita menggalakkan pengeluaran dan pemasangan EEV, ianya termasuk elektrik dan juga hybrid. Beliau menjawab soalan tambahan Wakil Bacok Nik Muhammad Nik Abdul Aziz. Tambah Datuk Seri Muhammad Azmin, langkah-langkah di bawah dasar otomotif negara 2020 dan pakej insentif EV di bawah bajet 2022 akan menyokong pembangunan ekosistem EV. Ia seterusnya membantu merealisasikan sasaran bagi negara mencapai pelepasan sifar karbon menjelang 2050 seperti telah digariskan di bawah rancangan Malaysia ke-12. Dua projek penyelidikan pembangunan vaksin COVID-19 IMR masih di peringkat makmal sebelum kajian praklinikal terhadap haiwan dilaksanakan. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Ahmad Amzad Hashim berkata pengambilan vaksin COVID-19 akan mengambil masa bagi mencapai tahap keselamatan dan keberkesanan melalui kajian klinikal fasa ketiga. Menjawab pertanyaan Wakil Lumut Datuk Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli, beliau menjelaskan vaksin berkenaan juga perlu memperoleh kelulusan bahagian regulatori farmasi negara sebelum boleh digunakan. Mesti juga sedang melaksanakan penerokaan kerjasama pembangunan vaksin COVID-19 jenis mRNA melalui rundingan dengan University of Pennsylvania, Amerika Syarikat dan University of Chulalongkorn, Thailand yang kini berada di dalam kajian klinikal fasa 2 dan 3. Di dalam rundingan tersebut, elemen pemindahan teknologi dan kepakaran turut diberi perhatian oleh Malaysia. Ketua Jabatan boleh mempertimbangkan kaedah bersesuaian untuk menguruskan pegawai yang tidak lengkap vaksin bagi memastikan dasar pelaksanaan imunisasi COVID-19 bagi pegawai perkhidmatan awam berjalan lancar. Antaranya, Ketua Jabatan boleh mengarahkan pegawai terlibat untuk membuat ujian pengesanan COVID-19. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, terdapat juga beberapa proses lain agar tindakan boleh dikenakan terhadap kaki tangan awam yang enggan divaksin. Pertama sekali, Ketua Jabatan kena mengutus surat tunjuk sebab. Dan penjawat awam yang enggan ini diberi tempoh 21 hari untuk menjawab soalan tersebut. Dan jika tidak memuaskan, satu komiti, jawatankuasa komiti domestic inquiry dan jawatankuasa disiplin akan dibentuk oleh jabatan tersebut bagi tindakan-tindakan seterusnya. Betul, seperti kata Yang Berhormat Kota Kinabalu, ada banyak jenis tindakan, amaran, celaan, boleh kita tak bagi dia kenaikkan pangkat, kita boleh tahan gaji. Ini semua perkara-perkara yang boleh kita ambil tindakan kepada kaki tangan awam. Apapun proses keadilan itu perlu berjalan dengan baik.
Datuk Dr. Abdul Latif berkata walaupun jumlah penjawat awam yang belum mendaftar untuk divaksin adalah kecil iaitu hanya 1.8% daripada 1.6 juta penjawat awam, imunisasi lengkap adalah perlu bagi memberikan keyakinan kepada orang awam dan kelancaran penyampaian perkhidmatan kerajaan. Selain itu, ia juga bertujuan melindungi pegawai itu sendiri dan majoriti penjawat awam dan rakyat yang telah divaksin. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Kota Kinabalu, Chan Fu Hin. Kerajaan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sebagai agensi penyelaras telah menyediakan modul bersepadu kursus pra-perkahwinan Islam yang sentiasa ditambah baik dari semasa ke semasa. Namun bagi golongan orang kurang upaya OKU, pengecualian kursus pra-perkahwinan Islam telah diberikan selaras keputusan Persidangan Ketua Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk Seluruh Malaysia kali ke-39 2018. Seperti mana yang telah dimaklumkan bahawa golongan LKU telah diberikan pengecualian, maka jumlah penyertaan daripada golongan ini adalah tidak ramai dan rekod penyertaan mereka pun amat sedikit. Data diperolehi daripada Negeri Jabatan Agama Islam Pahang, JAIP contohnya, merekodkan penyertaan kursus pra-perkahwinan Islam untuk OKU hanya seramai 36 orang pada tahun 2019 dari kalangan OKU pendengaran. Menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Setiu Syahari Zulkarnain, Abdul Kadir berkata JAKIM juga sedang membangunkan pelan tindakan OKU Muslim. Pelan tersebut dibangunkan bagi mendukung pelan tindakan OKU kebangsaan dan dasar OKU negara di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Justeru perkara tersebut akan diambil kira dan dibincangkan untuk diberikan perhatian dalam penggubalan pelan berkenaan. Hala 7 Inovasi Air Negara 2021-2040 menyaksikan beberapa program penyelidikan sedang dan akan dijalankan Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA bagi merealisasikan kelestarian sumber air bersih negara. Ia termasuklah program sungai bersih, sistem air pintar dan pengurangan risiko bencana bagi menghindarkan gangguan bekalan air bersih, seterusnya meningkatkan kualiti hidup rakyat. Timbalan Menteri KASA Datuk Mansur Othman berkata pencemaran bau, peningkatan kandungan pepejal terampai, logam berat dan amonia yang merupakan kesan utama pencemaran air telah menyebabkan bekalan air bersih terganggu. Sehubungan itu, Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia NAHRIM dipertanggungjawabkan untuk mencari penyelesaian terhadap pencemaran sebatian penyebab bau yang sering berlaku di Lembah Kelang. Bagi tujuan ini, dua perkara dititik beratkan iaitu penentuan ambang bau dan peranti yang boleh diperkenalkan untuk pihak berkuasa mengambil tindakan dan memantau kawasan kritikal di hulu muka sauk. Pada masa ini, peranti untuk mengatasi pencemaran amonia, pepejal terampai dan logam berat sedang dibangunkan oleh KASA melalui NAHRIM. NAHRIM juga menjalankan penyelidikan untuk mengatasi semua punca-punca penghasilan pencemaran serta masalah-masalah pencemaran di lembangan sungai yang berkaitan dan mencadangkan langkah-langkah pembaikan ataupun penyelesaian saintifik yang bersifat jangka pendek dan juga jangka panjang ke arah security, adaptasi dan kelestarian sumber air di 2,986 lembangan sungai di seluruh Malaysia. Datuk Mansur menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Beaufort Datuk Seri Azizah Muhammad Dun. Kerajaan tiada cadangan untuk mengenepikan Pelan Pemulihan Negara PPN 4 fasa yang dilancarkan sebelum ini. Malah PPN yang dibangunkan sejak Jun 2021 bersifat komprehensif dan dinamik dalam mengawal penularan COVID-19. Jelas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Mastura Muhammad Yazid, ia adalah langkah berterusan bagi membolehkan pembukaan semula sektor ekonomi dan sosial secara berperingkat dan berhati-hati. Pihak kerajaan berpandangan bahawa
Pelan ini akan terus digunakan sehingga seluruh negara berjaya mencapai nilai ambang bagi indikator yang ditetapkan untuk beralih ke fasa 4. Walau bagaimanapun, rakyat Malaysia masih perlu patuh seperti saya sebut tadi dengan SOP yang sedia ada dan perlu bertanggungjawab untuk menilai tahap risiko masing-masing walaupun sudah menerima vaksinasi lengkap apabila berada dalam fasa 4. Datuk Mastura berkata hanya 2 negeri yang masih belum mencapai fasa 4 iaitu Kelantan dan Sarawak. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng. Sepanjang 18 bulan pelaksanaan Ops Benteng sehingga 31 Oktober lalu, seramai 16,229 pendatang tanpa izin parti berjaya ditahan. Operasi berkenaan juga berjaya mengusir 3,666 parti yang cuba memasuki negara secara tidak sah menerusi daratan dan juga perairan. Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz berkata, Ops Benteng juga turut berjaya menumpaskan aktiviti jenayah yang lain seperti penyeludupan. Operasi ini turut berjaya mengekang aktiviti penyeludupan di sepanjang negara dengan anggaran nilai rampasan bernilai 668.47 juta yang melibatkan rampasan barangan seperti bahan-bahan terlarang, kenderaan dan barangan peribadi. Menurut beliau, dengan kejayaan menumpaskan ancaman pencerobohan dan jenayah, Angkatan Tentera Malaysia akan terus diperkasa menerusi rancangan Malaysia ke-12. Selain itu, Ops Benteng akan terus dilaksanakan dan peruntukan terus disalur untuk kelancaran operasi. Datuk Seri Ikmal Hisham menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Sikh Ahmad Tarmizi Sulaiman. Kementerian Kerja Raya mengemukakan beberapa cadangan kepada Kementerian Kewangan bagi membantu kontraktor mendepani kenaikan harga bahan binaan, seterusnya menyelesaikan pembinaan projek kerajaan. Ia termasuk memperluas pemakaian syarat perubahan harga atau VOP bagi kontrak kerja reka dan bina. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Arthur Joseph Kurut berkata turut dicadang penambahan senarai bahan binaan dalam VOP daripada 6 kepada 23 jenis. Selain itu, VOP juga dilanjutkan sehingga penghujung tahun depan. Kita juga menerbitkan bahan-bahan binaan melalui Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOSM. Jadi apabila kita mengambil kira VOP untuk diberikan kepada kontraktor itu, kita akan berdasarkan harga-harga bahan yang diterbitkan oleh DOSM yang telah mengambil kira secara purata kenaikan ataupun penurunan harga bahan binaan di seluruh negara Malaysia termasuk zon utara, tengah dan timur. Jadi semua ini akan dipantau dan juga MOF sentiasa mengambil kira harga binaan mengikut keadaan ekonomi semasa dalam menentukan VOP yang akan diberikan. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Wakil Dungun Wan Hassan Muhammad Ramli. Sekian laporan sidang Parlimen. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.